Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 237, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal muakkadu minar rawatibi ashrun wa huwa rak'atani qabla subhin wa zuhrin wa ba'dahu wa ba'da maghribin wa isya'in. Salat rawatib muakkad. Salat rawatib muakkad. Muakkad yang kuat tuntut. Ghairu muakkad yang tidak kuat tuntut. Jadi salat rawatib muakkad ada 10 rakaat. Ni tahu dah 10 rakaat. Mana 10 rakaat? Iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya'. Berapa? Bilang. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isyak. Ada berapa? 8. Lepas tu 10. Mana 2 lagi? Dia tinggal situ. Dia wahuwa rak'atani qabla subhin, 2 rakaat sebelum subuh, wa zuhrin, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, wa ba'dahu ay wa rak'atani ba'da zuhri. Hadis lagi tu. Dan 2 rakaat selepas zuhur, wa ba'dal maghribin, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa isya'in, dan 2 rakaat selepas isya'. Jadi wa ba'dahu tu ada tu. Wa zuhrin ay wa rak'atani qabla zuhrin, 2 rakaat sebelum zuhur, wa ba'dahu ay wa rak'atani ba'da zuhrin, dan 2 rakaat selepas zuhur atau ditinggal. Wa ba'da maghribin ay wa rak'atani ba'da maghribin, 2 rakaat selepas maghrib, wa isya'in ay wa rak'atani ba'da isya'in, dan 2 rakaat selepas isya'. Ditinggalnya wa ba'dahu tu, dan 2 rakaat selepas zuhur. Oh, cukup 10. Kena tambah sikit di terjemahan tu. Iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Kena tanda situ. Apa tu? Y terbalik tu apa? Itulah hak tanda kurang perkataan tu. Y terbalik lah kau apa? Hak tanda gitu. 2 rakaat sebelum zuhur, lepas tu 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat lepas zuhur, barulah 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isyak. Baru cukup 10. Tu tinggal di terjemahan, tinggal di wa ba'dahu tu. Tidak kau nak cari mana orang kata 10, bilang-bilang 8. Kita balik semula lah, kita buat lama kening. Mana kita hak muakkad. Takkan tak tahu mana hak muakkad. Hak ghairu muakkadnya hak mana? Jadi hak muakkadnya 10. Hak ghairu muakkadnya 12. Ghairu muakkad 12. Ghairu muakkad 12. Mana ghairu muakkad 12? 2 rakaat sebelum zuhur. Hak ni 2 rakaat ni muakkad, jadi 4 lah. Sekarang sebelum zuhur yang muakkad ada 2. Hak ghairu muakkad ada 2, jadi ada 4. Kita maklumkan sebelum zuhur ada 4 kan? Mana pun 4 tu, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Mana lagi hak ghairu muakkad yang tidak kuat tuntut, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Dan ni hak 2 rakaat selepas zuhur ni, hak ni hak muakkad, jadi ada 4 lah. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad, ada 4. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Keempat-empat tu ghairu muakkad belaka, tidak kuat tuntut belaka.
Jadi kita maklum sebelum zuhur ada 4, selepas zuhur ada 4, sebelum asar ada 4. Sebelum zuhur ada 4 ni 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Selepas zuhur ada 4, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Sebelum asar ada 4, ke-4 ghairu muakkad. Dia bukan macam sebelum zuhur dengan selepas zuhur. Bukan kata sebelum asar ada 4 rakaat, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Ada. Sebelum asar 4 rakaat, ke-4 ghairu muakkad. Ada ni. Situ berapa dah tu? 8 dah. Lepas tu 2 rakaat sebelum maghrib ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum isyak ghairu muakkad. Jadi 12. Hak muakkadnya 10. Dia muakkad dan ghairu muakkad ni di sisi pandangan ulama fiqh, hak muakkad hak Nabi mengekali. Hak ghairu muakkad hak Nabi tidak mengekali, terkadang Nabi pun tidak buat, hanya sahabat yang buat. Contoh setengah riwayat mengatakan bahawa qabliyah maghrib, setengah ulama mengatakan sahabat yang buat, Nabi tak larang. Dipanggil apa? Hadis takriri. Nabi tak buat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi sahabat buat, tapi Nabi tak larang. Itu dia panggil ghairu muakkad. Di situ muakkad ni hak Nabi mengekali. Berbeza dengan pandangan ulama tasawuf. Pandangan ulama tasawufnya dia muakkad belaka. Dia tidak pandang kepada sama ada Nabi mengekali ataupun tidak. Dia pandang kepada pahala. Selebih-lebih ibadat sunat adalah semayang sunat. Kan kita dahulu kan, selebih-lebih ibadat fardu adalah semayang fardu, selebih-lebih ibadat sunat adalah semayang sunat. Ada ghairu muakkad mana pahala lebih. Dia pandang dari sudut pahala. Sama juga bicara berkaitan dengan dosa. Pandangan kebanyakan ulamanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kenapa kita buka dalam kitab tasawuf dia tak ada dosa kecil, dosa besar belaka? Sebab dipandang kepada balasan. Sekecil-kecil dosa, balasan nerakanya letak bara api di tapak, gelegak otak kecil. Dipandang kepada balasan, tak ada dosa kecil besar belaka. Dia pandangan yang berbeza. Pandang ni. Jadi kalau ulama tasawuf dia menyatakan bahawa muakkad belaka. Sebab apa? Sebab cerita bab pak ni sembahyang ni pahala besar. Tambahan pula ada hadis meriwayatkan orang yang sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat contohnya, diharamkan daripada api neraka. Dia pahala-pahala besar belaka, balasan-balasan besar belaka. Mana ada ghairu muakkad? Muakkad belaka lah. Jadi hak rawatib 22 rakaat muakkad belaka. Jadi rawatib kita 22 rakaat. Tahu ke tak 22 rakaat? Tak je bilang tau. Tak je bilang. Padahal hak tu hak adanya semai sunat rawatib lah hak ada ceritanya. Berapa rakaat rawatib semua? Tak pernah bilang. Bukan tak pernah bilang, tak pernah belajar. Kalau kita belajar, kita tahulah dekat sini. Hak muakkad ada 10. Lepas tu hak ghairu muakkad ada 12. Dah tahulah 22. Dah nanti nak bilang. Tak apa bilang, tapi tahulah. Sebab apa tahu? Sebab kita belajar. Muakkad ada 10, ghairu muakkad ada 12. Orang kita ni biasa dia tukarnya hak qabliyah asar hak 4 rakaat tu lah. Dia ingat qabliyah asar 4 rakaat ni macam dengan qabliyah zuhur 4 rakaat. Jadi qabliyah zuhur 4 rakaat muakkad 2, ghairu muakkad 2. Jadi dia ingat qabliyah asar 4 rakaat pun samalah juga. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad, ada tak? Keempat 4 rakaat tu ghairu muakkad. Ini hak berkaitan dengan hak rawatib muakkad dan rawatib ghairu muakkad. Kemudian kita terdahulunya bicara berkaitan dengan waktu bagi qabliyah dan waktu bagi ba'diyah. Tu kena tanda molek tu.
Tapi dalam kitab kita ni tidak beritahulah waktu. Dan kitab kita ni tidak beritahu waktu. Bermula waktu qabliyah masuknya bila, berakhirnya bila, tak ada sebut. Cuma dalam kitab ni harus qabliyah buat selepas fardu, dan qabliyah yang buat selepas fardu tu dipanggil adaan. Oh, jadi maknanya selain fardu dah, qabliyah waktunya masih lagi ada. Faham situ je lah. Kitab ni tak nyatakan terang-terang, cuma dan kitab lain dinyatakan lah. Dan kitab Fatumi tak nyata terang-terang, cuma harus kita semayang qabliyah rawatib sebelum, kita semayang selepas zuhur. Itu misal zuhur lah. Jadi harus qabliyah zuhur ni rawatib sebelum zuhur, kapik fardu sebelum zuhur, kita semayang selepas harus. Dah semayang selepas tu jadi qada ke tak? Adaan. Tunai. Tunai maknanya waktu masih lagi ada. Kita fahamlah bahawa semayang fardu zuhur masih lagi ada waktu qabliyah. Dan bila habis waktu qabliyah zuhur ni, dengan masuk waktu asar. Jadi bererti kita faham waktu qabliyah zuhur masuk dan habis sama dengan waktu fardu zuhur masuk dan habis. Waktu qabliyah zuhur kita maklumkan semayang rawatib, semayang sunat yang berwaktu. Semayang rawatib, semayang sunat yang berwaktu. Jadi ada waktu masuk, ada waktu habis. Jadi bila kau masuk waktu qabliyah zuhur dan bila kau habis waktu qabliyah zuhur, sebagaimana bila kau masuk waktu fardu zuhur dan bila kau habis waktu fardu zuhur, sama. Itu hak waktu qabliyah. Cuma kita disunatkan qabliyah tu buatlah sebelum. Nama dah qabliyah kan. Semayang rawatib sebelum zuhur, nama dah qabliyah sebelum. Jadi sunat buat sebelum, harus buat selepas. Tetapi terkadang sunat buat selepas. Mana sunat buat selepas ni? Kita sapa. Kalau kita semayang qabliyah 2 rakaat, berarti kita akan luput takbiratul ihram bersama dengan imam, walaupun kita masih lagi boleh rakaat pertama dengan imam. Kita masuk, tengok dah ada minit iqamah tu, ada minit iqamah kan, ada 2 minit lagi contohnya, ada seminit lagi contohnya. Kalau kita semayang qabliyah zuhur 2 rakaat, memanglah orang iqamah sebelum kita beri salam, tetapi kita masih lagi sempat rakaat pertama dengan imam. Sekalipun kalau menyebabkan luput takbiratul ihram, bukan luput kat pertama ni, kalau menyebabkan, kalau kita semayang qabliyah zuhur contohnya, menyebabkan kita tidak dapat takbiratul ihram bersama takbiratul imam, maka qabliyah kita sunat buat selepas, makruh buat sebelum. Begitu. Bukan kata kalau luput rakaat pertama, kalau luput kat pertama ni lambat sangat kita semayangnya. Tapi kalau tinggal seminit lagi, kita semayang rakaat naik kat kedua ke orang iqamah, kita beri sesat tasyuk beri salam, takkanlah tak imam rokok lagi, lambat lagi tak imam rokoknya. Maknanya tak luput lagi rakaat pertama bersama imam. Bukan tu, bukan kira tu. Kira jangan luput takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram tu imam. Nak tu. Kalau menyebabkan kita takbir tu imam tengah semayang rakaat pertama dah, maka makruh kita semayang qabliyah sebelum fardu zuhur, sebelum semayang fardu zuhur. Sunat buat selepas. Sunat buat selepas. Ni kadang-kadang orang dia tak faham. Dia kata ada lagi masa seminit 2 tu kan, kenapa berdiri tak semayang qabliyah? Kenapa berdiri tak semayang qabliyah? Kalau semayang luput takbiratul ihram tu imam, luput takbiratul ihram bersama dengan takbiratul imam, rakaat pertama boleh lagi. Kita bukan kira rakaat pertama, kita nak pelihara takbiratul ihram bersama takbiratul imam, hak kita nak pelihara. Semayang qabliyahnya tidak, duduknya tidak, kita dah duduklah sebab kita nak dapat tahiyatul masjid. Ada orang ceramah dia mempersoal, semayangnya tidak, duduknya tidak, berdiri je semayang, tengok tak ada seminit 2 tu tak sempat dah.
Bukan tak sempat rakaat pertama hak sembahyang tu imam, bukan tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Lepas tu kenapa kamu tak duduk? Kalau duduk jadi hilanglah sembahyang tahiyatul masjid. Kita nak sembahyang fardu zuhur serta tahiyatul masjid. Nak gitu. Apa kita nak duduknya? Kenapa tak sembahyang qabliyah? Sebab dekat nak qomat dah. Kenapa tak duduk? Kalau duduk menyebabkan luput sembahyang sunat tahiyatul masjid. Terus tak awak apa lagi? Jadi maknanya ada ketika qabliyah tu disunatkan buat selepas. Kemudian pula ada pun sembahyang ba'diyah, tidak harus kita mendahulukan sembahyang ba'diyah atas sembahyang fardu zuhur. Sebab apa? Waktu belum masuk. Faham kitanya ba'diyah masuknya bila? Selepas selesai sembahyang fardu zuhur, barulah masuk ba'diyah zuhur. Bila habis ba'diyah zuhur? Dengan habis waktu zuhur. Jadi waktu qabliyah, waktu ba'diyah habis sama. Habis sama. Masuk tak sama. Qabliyah masuk waktu dengan masuk waktu zuhur. Ba'diyah masuk waktu dengan sembahyang fardu zuhur. Sebab itulah ba'diyah ni terkadang habis waktu dalam keadaan waktu belum masuk. Habis waktu dah ba'diyah, tapi waktu tak masuk lagi. Pening kita dengar tau. Dia habis waktu ni selepas waktu masuk, lepas tu habis. Dah waktu tak masuk lagi tapi habis dah. Pelik tau. Dia masuk waktu baru habis waktu dah. Waktu tak masuk tapi waktu habis. Kan pelik tu kan? Ada duit barulah cerita habis duit. Habis duit tak pernah ada pun tapi habis. Pernah dengar pening. Jadi sekarang ni kalau waktu habis, dia waktu masuk pula waktu habis. Dah tak? Ada waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Mana? Hak orang yang kita buat contoh, orang tertidur sedar-sedar pukul 5 petang, zuhur sembahyang tak lagi? Dah. Habis tak lagi waktu ba'diyah? Habis dah. Masuk tak lagi waktu ba'diyah? Belum lagi sebab zuhur tak sembahyang lagi. Ada ni. Fardu zuhur waktu masuk tapi tidur sampai ke asar pukul 5 waktu habis. Tak pelik lah tu. Qabliyah pun waktu masuk dah dengan masuk waktu zuhur tadi. Masuk waktu qabliyah, masuk waktu fardu zuhur tapi dah tidur sedar-sedar pukul 5. Habislah waktu qabliyah zuhur, habislah waktu fardu zuhur. Tapi bila masuk waktu asar, habis tak lagi waktu ba'diyah zuhur? Habis tak lagi waktu ba'diyah zuhur? Habis lah. Kan ba'diyah zuhur kan habis waktu dengan habis waktu zuhur kan? Habislah waktu zuhur, waktu ba'diyah zuhur habis. Masuk tak lagi? Tak lagi sebab tak habis zuhur lagi. Tu kata waktu habis dah. Waktu habis dah tapi masuknya belum. Faham ke tak? Bila habis waktu zuhur, masuk waktu asar pukul 5 petang, dia tidur, fardu zuhur tak sembahyang, fardu zuhur waktu masuk 1 lebih tadi. Kemudian sampai asar tidur lagi, habis waktu fardu zuhur dengan qabliyah zuhur. Tapi dengan masuknya waktu asar, ba'diyah zuhur habis juga. Habis juga waktu ba'diyah zuhur. Tapi bila masuk waktu ba'diyah zuhur? Belum masuk. Sebab apa? Fardu zuhur belum sembahyang. Nak masuk waktu ba'diyah macam mana? Tapi waktu habis dah walaupun belum masuk. Tu banyak payah tu. Pening dengar. Waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Kan pelik. Di waktu habis ni waktu hak masuk pun dah habis. Waktu tak masuk lagi tapi sudah habis. Waktu hak ba'diyah zuhur, selepas habis waktu zuhur tak sembahyang fardu zuhur. Itu ada teka dah kita tu. Dah kita awak teka. Kita boleh teka kan? Teka. Tak boleh nak jawab. Kalau boleh jawab panggil teka pula. Hak mudah-mudah panggil teka. Hak tak boleh jawab tu orang panggil teka. Kau mudah panggil teka-teki kau. Teka-teki ni hak orang tak boleh jawab. Tu panggil teka-teki. Orang tak boleh jawab barulah neka sungguh. Kemudian tidak harus kita mendahulukan
ba'diyah daripada sembahyang fardu zuhur, termasuk hak qada sekalipun. Qada dah ni. Ni hak dalam kitab kita terdahulunya wa kaza ba'da khurujil waqti. Wa kaza tu diisyak pada khilaf lah. Jadi kalau dalam waktu zuhur memang tidak boleh sembahyang ba'diyah selagi belum sembahyang fardu zuhur. Sehingga kan kalau kita sembahyang dah qabliyah zuhur, kita sembahyang fardu zuhur, kita bersembahyang ba'diyah zuhur, tiba-tiba kita teringatlah sembahyang zuhur tadi kita niat lain, niat asar ke tak tahu lah, okeylah macam mana pun. Jadi zuhur kita tidak sah. Wajib kita sembahyang zuhur semula, dan ba'diyah zuhur sunat kita buat semula. Sebab apa? Ba'diyah zuhur kita pun tidak sah juga. Kita sembahyang qabliyah zuhur, kita sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang ba'diyah zuhur. Nyata kemudian fardu zuhur kita tidak sah. Tak ada ni. Bila nyata fardu zuhur kita tidak sah, ba'diyah zuhur pun tidak sah jugalah. Sebab nak masuk waktu ba'diyah kena sembahyang fardu zuhur. Bila fardu zuhur tu sembahyang dah sebenarnya tapi tidak sah, maka ba'diyah pun tidak sah jugalah. Maknanya kita wajib mengulangi fardu zuhur yang tidak sah tadi, dan kita sunat mengulangi ba'diyah zuhur. Sebab hak buat tadi tidak sah, sebab fardu zuhurnya kita tak jadi. Tu hak dalam waktu. Hak habis waktu dah. Ni sedar pukul 5 petang. Kita wajib qada fardu zuhur. Kita sunat qada qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Sebab sebut dah sebelum ni, sembahyang sunat berwaktu, luput waktu, sunat qada. Sembahyang sunat bersebab, tidak ada qada. Tahiyatul masjid bersebab, kita duduk siap-siap dah, nak qada tidak ada. Sembahyang sunat bersebab, tidak ada qada. Sembahyang sunat berwaktu, habis waktu kita tak sembahyang, sunat qada. Jadi qabliyah sunat qada, ba'diyah sunat qada. Tapi nak qada ba'diyah mesti kena qada fardu zuhur terlebih dahulu, barulah boleh qada ba'diyah zuhur. Adapun qabliyah zuhur kita boleh buat dulu. Pukul 5 petang kita bersemayang qabliyah zuhur 2 rakaat, niat qada lah. Tapi niat qada, niat tunai tu sunat je, tak niat qada pun jadi qada juga dah pukul 5 petang. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur, qada. Nak kata qada pun tak apa, tak mau kata qada pun jadi qada juga. Sebab niat tunai, niat qada ni sunat saja. Jadi pukul 5 petang qada qabliyah zuhur 2 rakaat ke 4 rakaat ke, kemudian qada fardu zuhur, barulah boleh qada ba'diyah zuhur. Tanpa qada fardu zuhur, nak qada ba'diyah zuhur tak boleh. Tak masuk waktu lagi, sebab dia tak buat lagi fardu zuhur walaupun atas nama qada, sebab pukul 5 petang dah sekalipun. Tetapi kok mana pun qabliyah zuhur pun sunat buat selepas. Boleh buat sebelum, tapi sunat buat selepas. Kita qada fardu zuhur dulu. Kita qada fardu zuhur dulu, siap-siap baik. Walau kita qada qabliyah zuhur, walau kita qada ba'diyah zuhur. Boleh tak nak qada qabliyah zuhur sebelum qada fardu zuhur? Boleh. Boleh tak nak qada ba'diyah zuhur sebelum sembahyang fardu zuhur? Tak boleh. Tapi walaupun kita boleh qada qabliyah zuhur sebelum daripada sembahyang fardu zuhur qada, kita tetap sunat qada fardu zuhur dululah. Buat hak wajib dululah. Baru kita qada qabliyah zuhur dan qada ba'diyah zuhur. Kan ni? Ni ngaji kitab fiqh, ngaji bab semayang. Ngaji bab semayang lah ni. Bukan tinggi-tinggi pun, ngaji bab semayang. Semayang apa? Semayang rawatib qabliyah ba'diyah. Hak selama-lama ni duduk semayang sokmong. Belajar biar kena molek hak semayang ibadah yang kita lakukan. Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya. Nak masuk nak bicara semayang sunat witir. Wallahu a'lam. Kemudian sebagaimana kita maklumlah, esok lusa hari Jumaat PKP di Terengganu, kuliah kita tunggu kepada pihak Maidam.
tunggu pada pihak majlis agama lah menetapkan macam mana hak berkaitan dengan aktiviti di masjid. Aktiviti di masjid ni merangkumi semua Jumaat, merangkumi semua jemaah dan kuliah-kuliah. Macam mana hak ketetapan pihak berkuasa, pihak majlis agama. Kita tunggu pada maidan buat keputusan. Pastilah dak hari ni pun esok pasti akan keluar keputusan. Sebab lusa hari Jumaat sudah PKP. PKP. Orang kata PKPK, dia kata. Benda PKPK kot sikit. PKP. Dia tulis PK, kita ada PKP, PKPP, PKPB, PKPD. Tiba-tiba PKPK. Mana pula kenapa? PKPK lah. Degil sangat sampai ke 3,000 sehari-sehari. Ada lain pula. Dah PKPK. Yang ada pula kan dia kan? PBD adanya. Ni PKPK. Mana apa? PKPK sikit. Tunggulah pengumuman daripada pihak majlis agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.